Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syed Junaidi bin Syed Razwan, nombor kad matrik 283005. Kali ini saya akan membentangkan mengenai dasar ekonomi. Tajuk kecil dia saya akan memilih ekonomi kapitalis. Bagi pengertian ekonomi kapitalis, para ilmuwan sepakat bahawa kapitalisme merupakan revolusi yang bersifat fundamental dalam pembentukan masyarakat moden. Kapitalisme bukan saja dianggap sebagai sebuah proses ekonomi, tapi juga dianggap sebagai suatu peradaban yang berakar pada sebuah ideologi dan kemudian mencerminkan suatu gaya hidup. Kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privasi ataupun alat-alat produksi ataupun distribusi dan pemanfaatnya untuk mencapai dalam kondisi yang sangat kompetitif. Selanjutnya, pengertian sistem ekonomi kapitalis juga adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individu atas sumber daya ekonomi ataupun faktor-faktor pengeluaran. Pengertian lainnya dari sistem ekonomi adalah berpandukan dari aturan-aturan atau cara-cara menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Merujuk ulasan penyelidik, setiap negara memerlukan satu sistem ekonomi yang disepakati untuk dikembangkan. Tanpa kesepakatan tentang ekonomi yang dianuti, maka akan lebih terbuka peluang lahirnya perselisihan terkait dengan kebijakan ekonomi yang sepatutnya ditempuh untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi mendasar di suatu negara. Sistem ekonomi menjadi gabungan daripada kesatuan berbagai agensi ekonomi yang berlaku di sesuatu wilayah perekonomian untuk mengatur berbagai sumber daya didaya gunakan untuk memenuhi keperluan masyarakat. Berbagai institusi ekonomi itu dirumuskan dan diterapkan kebijaksanaannya untuk menyangkut perekonomian dan pengelolaan sumber daya yang ada. Assalamualaikum, saya Fatin Atikah binti Senin, nombor matrik 282936. Di sini saya akan menerangkan tentang kapitalisme dan ekonomi Islam. Modal ketergantungan tidak banyak memberi kesan. Kedua, terdapat keperluan untuk mendapatkan wang tanpa henti dan tidak berpuas hati. Heilbronner bertanya, apa sebab proses ini tidak pernah berakhir? Dorongan ini, katanya, didorong oleh keinginan untuk menonjol dan sempurna realisasi diri. Keinginan yang tidak memuaskan untuk mengumpulkan wang, seperti kata-kata Abraham Maslow, adalah tanda aktualisasi diri. Namun, Heilbronner memberi amaran bahawa keperluan efektif ini hanyalah syarat yang diperlukan, tetapi tidak mencukupi untuk mendorong kekayaan. Kemudian, Heilbronner menyedari bahawa wang memberi pemiliknya kekuatan untuk mempengaruhi dan mendorong kegiatan masyarakat. Berikut adalah prinsip asas kapitalisme. Adam Smith, pengasas kapitalisme, mengemukakan 5 idea utama kapitalisme. Yang pertama ialah pengiktirafan harta peribadi tanpa had. Yang kedua, pengiktirafan hak peribadi untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kedudukan sosioekonomi seseorang. Yang ketiga, penerimaan kenyataan insentif ekonomi dalam bentuk semangat untuk memaksimumkan keuntungan. Yang keempat, keupayaan untuk bersaing. Dan yang kelima, memahami prinsip ekonomi pasaran bebas dan proses pasaran. Nama saya Besari Alex bin Mabaris, nombor matrik 282928. Sistem ekonomi kapitalis hanya berdasarkan hak milik tunggal aset pribadi. Institusi ini merupakan komponen asas kapitalisme. Ia memastikan bahawa setiap orang mempunyai akses yang sama terhadap produk dan sumber ekonomi. Menjadi perjanjian mengenai hak-hak semula jadi yang bebas dari kekuasaan pemerintah, pemindahan hak pemilikan kepada barang fungsi sebagai fungsi ekonomi yang penting. Memberikan insentif kepada individu untuk menggunakan harta mereka dengan baik. Individu dibenarkan mengumpulkan harta dan menyerahkan kepada waris mereka setelah meninggal dunia yang mempunyai kesan yang signifikan terhadap pembahagian kekayaan dan pendapatan. Selain itu, diasuh oleh tangan yang tidak kelihatan.
The Invisible Hand. Idea tersebut menegaskan bahawa yang terbaik untuk masyarakat harus dicapai. Setiap individu dalam masyarakat kapitalis didorong oleh kekuatan ekonomi untuk bertindak sedemikian rupa sehingga dia mencapai tahap kebahagiaan tertinggi dengan pengorbanan atau biaya yang paling sedikit. Justru itu, individualisme ekonomi di Liberty ini adalah ungkapan asas untuk kapitalisme. Campur tangan pemerintahan hanya terbatas pada kegiatan tertentu dalam arti bahawa kurangnya campur tangan pemerintahan akan mengakibatkan pembentukan individualisme ekonomi dan kebebasan ekonomi. Seterusnya, persaingan, pasaran dan perdagangan bebas, iaitu dalam kurungan persaingan pasaran bebas. Pengoperasian proses pasaran menghasilkan persaingan. Persaingan berlaku antara penjual barang serupa untuk menarik pembeli, antara pembeli untuk mendapatkan barang yang mereka mahukan, antara pekerja untuk mendapatkan pekerjaan, antara majikan untuk mendapatkan pekerja, dan antara pembeli dan penjual sumber untuk mendapatkan keadaan terbaik. Dalam bentuk yang paling ideal, pasar bebas menunjukkan ciri pembelian dan penjual dalam jumlah yang cukup untuk mengelakkan mereka mempengaruhi harga produk yang dimaksudkan. Maka kebebasan pembeli dan penjual tidak terhambat oleh kekalangan ekonomi terhadap penawaran dan permintaan. Di samping itu, sistem asas dalam ekonomi kapitalis. Kekurangan ketersediaan sumber kewangan kelengkapan diciptakan sebagai akibat konflik antara permintaan manusia tanpa had dan sekatan komoditi ekonomi yang dapat diakses. Salah satu cara untuk merapatkan jurang ini adalah dengan memperluas pengeluaran keseluruhan produk dan perkhidmatan sebanyak mungkin untuk mengurangkan keperluan manusia tanpa had. Ekonomi kapitalis merasakan 3 cabaran ekonomi utama yang mesti ditangani kerana kekurangan sumber ekonomi. Yang pertama adalah apa yang hendak dihasilkan dan jumlah berapa watt. Soalan pertama ini berkaitan dengan produk dan perkhidmatan yang diperlukan oleh manusia secara umum dan terutamanya mengenai pergerakan kehendak daya beli manusia. Yang kedua iaitu bagaimana dalam kurungan how. Sumber ekonomi yang ada, faktor pengeluaran dalam digunakan untuk menghasilkan barang ini. Penyelesaian untuk kesukaran kedua adalah berkaitan dengan proses pembuatan. Itulah cara anda mencampurkan elemen pengeluaran untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yang ketiga iaitu siapa yang menghasilkan produk atau bagaimana barang dibahagikan kepada orang-orang. For whom? Ahli ekonomi kapitalis menanggapi kesulitan ketiga ini dengan menangani teori harga atau fungsi harga dalam mempengaruhi pengeluaran pengguna dan pengedaran. Peranan harga dalam pengeluaran. Dalam bidang pengeluaran, harga menentukan pengeluar mana yang boleh masuk dan mana yang tidak dapat memasuki atau meninggalkan sektor pengeluar. Struktur harga secara automatik akan mengawal dan menapis pengeluar berdasarkan keupayaan mereka untuk menanggung perbelanjaan pengeluaran yang merangkumi kos perolehan produk. Struktur harga juga akan menapis pengeluar yang tetap berada di wilayah pengeluaran sambil menanggung beban kos pengeluaran. Stok modal yang dimiliki oleh pengeluar atau kerana kemampuan kreatif pengeluar untuk menangani pengurusan dan kualiti output yang cekap yang memenuhi selera pasaran, atau kerana pengeluar melakukan amalan perdagangan yang tidak adil. Monopoli atau aktiviti penipuan yang mendorong pesaing pengeluar keluar dari kawasan pengeluaran adalah contoh tingkah laku tersebut. Mekanisme persaingan ekonomi seperti ini dengan menggunakan harga sebagai alat mengawal pengeluar di kawasan pengeluaran. Kepemilikan pengeluaran dalam ekonomi kapitalis sistem ditentukan oleh kekuatan modal yang dimiliki oleh pengeluar. Sehingga orang-orang lemah, mereka tanpa kapasiti modal akan dikeluarkan dari kawasan pengeluaran dan akhirnya menjadi masyarakat terpinggir. Peranan harga menentukan penggunaan. Harga adalah alat kawalan dalam industri pengguna yang mempengaruhi kemampuan pengguna untuk memenuhi pelbagaian keinginan dan aspirasi mereka.
Harga adalah sistem yang membolehkan individu memperoleh kekayaan yang mereka inginkan dengan wang yang mereka ada. Harga juga yang menyebabkan kehidupan orang bergerak dengan cepat, atau harga adalah mekanisme yang menentukan siapa yang berhak untuk hidup dan siapa yang harus mati. Kegemaran meningkat dengan cepat sehingga sukar dicapai untuk kelas menengah rendah. Peraturan ini akhirnya menentukan anak Indonesia mana yang berhak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan beberapa institusi bahkan memberikan tempat istimewa untuk orang kaya melalui rut tertentu. 1. Pasaran bebas. Sektor swasta dibebaskan dari keterikatannya dengan negara dan tanggungjawab terhadap isu-isu kemasyarakatan yang terjadi akibat proses syarikat mereka menurut idea pasaran bebas. Pengurangan tahap gaji melalui penghapusan kesatuan sekerja dan pengurangan hak pekerja agar dibenarkan untuk turun naik tanpa campur tangan pemerintah. Kebebasan pergerakan modal, barang dan perkhidmatan sepenuhnya. Pasaran yang tidak terkawal menurut penyokong pasaran bebas adalah kaedah terbaik untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dan memberi kelebihan kepada semua orang. 2. Sekatan belanjawan untuk perbelanjaan awam. Belanja awam untuk kesihatan, pendidikan, akses ke air bersih, tenaga, jalan umum, kemudahan awam dan bantuan yang buruk mesti diturunkan dan dikendalikan agar belanjawan nasional tidak terbeban. Pandangan ini serupa dengan meminimumkan peranan pemerintah dalam ekonomi dan memenuhi tuntutan masyarakat. Walaupun begitu, di sebalik perspektif neoliberal ini, syarikat dan pemilik modal sangat menyukai subsidi dan pemotongan cukai yang menguntungkan operasi mereka. 3. Liberalisasi. Kurangkan atau hapuskan sekatan yang menghalang objektif komersial syarikat dan pemilik modal. 4. Penswastaan menjual perusahaan, produk atau layanan milik negara kepada pelabur, terutama aset seperti bank, industri utama, kereta api, jalan tol, tenaga, sekolah, rumah sakit dan air bersih. Matlamat utama perswastaan ini adalah untuk meningkatkan kecekapan, namun penswastaan sebenarnya mengakibatkan penumpuan kekayaan di tangan beberapa individu kaya sementara masyarakat umum terpaksa memikul beban kadar utiliti yang tinggi. Jauhkan dengan konsep barang awam. Individu mempunyai tanggungjawab untuk memindahkan tanggungjawab untuk memperoleh barang dan perkhidmatan awam dari tangan negara. Dengan kata lain, orang harus menempuh jalan mereka sendiri untuk memenuhi permintaan mereka untuk barang-barang awam. Kemunculan neoliberalisme tidak dapat diasingkan dari adanya ideologi kapitalisme. Kepribadian liberal yang bergantung pada kebebasan dan menekankan kepentingan individu selalu menjadikan aktiviti ekonomi beroperasi seperti undang-undang rimba. Herbert Spencer, seorang ahli falsafah Inggeris, melihat kelangsungan hidup yang paling tepat sebagai premis kegiatan ekonomi yang diperlukan di bawah sistem kapitalis. Akibatnya, ekonomi berfungsi dengan menekan yang lemah dan memungkinkan yang kuat, sehingga pemilik modal mempunyai kawalan terhadap pembahagian sumber dan kawalan pasaran. Kesimpulan, penyokong ekonomi kapitalis mendakwa bahawa kebebasan ekonomi akan membolehkan orang mempunyai banyak peluang untuk memenuhi semua keperluan mereka. Persaingan bebas yang berlaku antara individu akan menyedari tahap pengeluaran dan tahap harga pada tahap yang wajar dan akan membantu dalam mengekalkan penyesuaian rasional antara kedua pemboleh ubah tersebut. Ahli ekonomi kapitalis berpendapat bahawa memperoleh banyak keuntungan adalah matlamat yang baik dan matlamat ini bernilai apa yang mereka lakukan.